hadis Nabi SAW kan, bang siapa bekerja kuat untuk bantu orang miskin, anak yatim, dia sedang berjihad. Saya selalu tanya kat anak-anak, siapa nak berjaya? Semua angkat tangan. Siapa nak kaya? Kalau tanya sekolah, semua dah tak nak angkat tangan. Siapa nak jadi terkenal? Semua tak angkat tangan. Macam berdosa kalau terkenal. Siapa nak jadi hebat? Semua dah tak nak. Sebenarnya saya selalu beritahu kat ceramah-ceramah anak muda, penting jadi kaya, penting jadi terkenal, penting jadi paling maju. Kalau boleh paling terkenal dalam dunia, paling kaya dalam dunia, paling apa? Paling jadi pemimpin yang paling hebat dalam dunia, supaya kita menjadi contoh untuk ramai manusia dalam dunia. Tapi bukan maksud kita hina orang lain. Nasib orang beza-beza. Tapi kalau ada kemampuan rezeki Allah, jadi yang paling terkenal, jadi yang paling kaya. Bukan nak bawa orang kepada kita. Kita nak bawa orang kepada Tuhan. Dan kita nak orang kenal Islam ni apa dia. Dan kita nak semua manusia bahagia. Tak semua orang diberi rezeki macam Nilofa jadi terkenal. Betul. Saya nak orang kenal Islam melalui saya. Betul. Jadi memang penting gunakan semua apa yang termasuklah media semua ni untuk manusia dekat dengan Allah SWT. Masa hidup kita ni suntuk singkat, tapi apa sahaja yang kita ada, kita kerahkan gunakan untuk kebaikan. Jadi Nilofa sedang berjihad. Bukan senang nak pergi luar negara, nak bertudung kan. Bukan senang. Memang nampak cantik, nampak takut, best. seram macam-macam ada pandangan orang kan. Betul. Saya bawa isteri kalau jalan-jalan, bukan kata masuk jadi apa, masuk apa-apa yang Nilofa buat ni, hebat-hebat ni, bawa berjalan dekat mana-mana luar negara, bawa isteri pun saya dah, orang kan pandang. Kan, kita pakai ni kan, budak pula. Memang mana-mana kadang dia orang bebel, kita faham pula dia bebel kadang, mana-mana negara lah tak sebut. Kita tengok pun dia dah macam rimas jugalah kan. Ustaz, saya pernah kena banyak kali. Ini jadi orang hebat, tahniah, supaya orang tengok, oh Islam ni, dia orang bukan benci sebab dia salah faham tentang Islam. Jadi siapa nak bagi dia orang faham? Kita. Rupa bertudung, ubah pandangan orang mereka. Orang yang tutup aurat, bertudung, pakaian yang baik, rupanya boleh menjadi contoh buat semua manusia dalam dunia. Betul. Saya selalu cakap, orang kata tak penting terkenal. Kita tanya adik-adik suka siapa contoh kan? Adik-adik suka orang, contoh anak-anak kita kan, anak yang muda-muda kan, semua nak jadi macam orang Korea contohnya. Jadi tak salah kan, tak salah. Tapi sebab apa dia orang suka? Sebab dia nampak Korea tu terkenal. Jadi sebab tu kita orang Islam kena jadi terkenal supaya jadi contoh yang baik. Besok kita dah makin tua, anak-anak kita dia nak ikut siapa? Oh, dia ikut Nilofa pakai tudung contohnya. Muslimah yang baik pakai tudung terkenal. Jadi dia ada contoh yang baik. Dia ikut Nilofa, dia ikut Siti Nurhaliza, dia ikut siapa-siapa yang maksudnya semualah artis yang baik-baik menjadi contoh yang baik. Jadi, Nabi SAW bersabda, barang siapa mulakan satu kebaikan, diikuti oleh orang ramai, sampai kiamat dapat pahala pada orang yang mulakan. Jadi kalau Nilofa mula jadi pakai tudung, dan orang ramai orang-orang yang memang dunia ni bukan dunia bertudung, bukan salah dia suasana dia. Tapi dia tengok Nilofa, oh rupanya nak cantik, nak terkenal, nak jadi orang hebat, dengan bertudung pun boleh. Jadi salah satu ruang buka. Bukan maksud yang tak bertudung, dia mereka semua orang baik. Cuma semua orang ada kebaikan masing-masing. Kita doakan semua orang baik-baik. Cuma kita nak, apa kita dapat buat, kita syukur. Jadi kita doakan semua orang jadi contoh yang baik. Dan dalam kami sama, kita hormat agama orang lain, kita hormat pandangan orang lain. Begitu. Ustaz, saya tak pasti kalau live ni akan tertutup dengan sendiri, akan off selepas 1 jam. Boleh tolong komen tak? Adakah akan terputus selepas 1 jam live ni? Sebab kita dah sampai 1 jam sebenarnya. Mungkin kita yang terakhir Ustaz. Mungkin ada pun yang nak tidur awal, nak bangun tahajud kan. Jadi satu benda lagi saya cakap. Saya tak selalu tengok Ustaz selalu puji isteri Ustaz. Dengan tak malunya Ustaz macam bidadari saya bersemua secara terang-terangan. Dan saya selalu bercakap tentang cara Ustaz melayan ataupun memuji, buatkan isteri Ustaz rasa istimewa ni dengan saya punya family ataupun adik-beradik saya. Dan lepas tu tadi timbul lagi sekali tentang isu ni. Bukan isu lah, macam perbualan ini kan. Jadi saya cakap macam ni lah sebenarnya yang kita patut, orang lelaki Islam sepatutnya buat. Kalau perbezaan orang yang ada pegangan agama, orang lelaki yang ada pegangan agama, dia akan tahu bezakan macam mana nak appreciate kasih sayang untuk isteri tu. Jadi apa mungkin nasihat Ustaz kepada kemuncak agama ini ialah takwa. Kemuncak takwa akhlak, kemuncak akhlak berbuat baik terhadap isteri. Nak tahu seseorang tu baik atau tak, bagaimana dia bercakap dengan isteri dia, bagaimana dia melayan isteri dia, bagaimana dia berbuat baik terhadap isteri dia. Itulah Islam. Ustaz saya dulu cakap, walau kita kat luar mungkin orang panggil kita ustaz, mulia, saya cakap diri saya lah, saya cakap untuk diri saya.
ceramah makin main. Tapi kalau macam mana saya cakap dengan isteri, kalau saya kasar, saya tak layan dengan baik, maknanya agama tu belum masuk dalam diri saya, dalam rumah tangga saya. Kemuncak agama seseorang bukan masa dekat luar depan orang, dekat ceramah mana-mana. Bagaimana dia melayan keluarga dia. Kalau Betul. isteri, keluarga, Anak. dengan anak-anak, dengan mak ayah, itulah Islam dalam diri kita. Sebab tu Nabi bersabda, yang terbaik di kalangan kamu, nak tahu orang tu baik ke tidak? Bagaimana dia, orang yang paling baik ialah orang paling baik terhadap isteri. Aku, Nabi SAW, ialah orang paling baik terhadap isteri. Jadi, bagaimana kita melayan isteri, itulah Islam dalam diri kita. Jadi orang selalu nampak kalau jadi orang Islam ni kena kasar ke isteri. Ada orang buat isteri macam hamba. Ada yang kat luar baik, masuk rumah dia sepak isteri, terbang bawah meja, terbang atas kat terbang, habis mengamuk jadi kasar. Asal dengan isteri dia jawab telefon dah jadi kasar. Jadi sebenarnya bagaimana kita bercakap dengan isteri itu Islam. Bagaimana kita cakap dengan mak ayah kita itu Islam. Bagaimana kita cakap dengan anak-anak, itulah Islam. Islam, pahala. Satu ayah peluk anak. Nabi kata, kamu sayang anak ni ya Rasulullah. Ya. Nabi bersabda, kamu peluk anak, rahmat Allah mencurah-curah pada kamu. Jadi, bila kita Bapa sayang peluk keluarga, anak, mencurah-curah rahmat ke atas. Bapa rahmat mencurah. Bila tengah sedih ada masalah hidup, sempit, peluk anak. Peluk isteri, peluk suami, peluk mak ayah. Jadi, rahmat Allah mencurah-curah. Tapi kalau tengah marah, kita marah lagi anak. Ramai orang kat luar, hidup dia kelang kabut. Dia fikir kenapa kelang kabut? Oh, rupa-rupa dia tak ingat masa sebelum ke rumah tadi, dia maki anak dia. Dia maki isteri dia. Isteri pun tak boleh jawab sebab isteri dia lemah, tak boleh jawab. Sebab tu doa yang dilihat oleh Allah, doa orang yang lemah. Selalu lemah ni isteri kat rumah. Isteri kuat mana pun, tapi kalau suami dia marah, dia jadi lemah juga. Termenung, dia sakit kepala dia, jadi teruk. Jadi, orang-orang yang macam ni nampak tak ada kuasa. Isteri, anak-anak kan macam tak ada kuasa nampak selalu dalam ni. Tapi orang macam ni, kalau mereka berdoa sesuatu untuk suami, untuk keluarga, rezeki tu berkat. Sebab tu saya selalu sebut, orang yang sayang isteri dia, hormat isteri dia, jaga kepercayaan isteri dia jadi urus dengan baik, nanti Allah beri rezeki dia mencurah-curah. Sebab tu kalau suami nak sesuatu isteri dia nak, jadi cepat dapat. Tapi kalau suami dia nak, isteri dia tak nak, biasa lambat sikit dapat. Jadi sebab apa? Sebab satu hati dalam keluarga. Sebab tu keluarga ni ialah kemuncak agama dalam diri kita. Bagaimana kita melayan keluarga, itulah Islam. Sebab tu waktu ni rezeki Allah, kita dapat banyak masa bersama keluarga kan. Sebab tu jangan kena tunjuk contoh yang baik. Saya memang saja, kalau orang tanya ustaz nak tunjuk, memang saya saja tunjuk. Sebab saya dengar Nabi bersabda, dapat jadi contoh yang baik, tapi kiamat dapat pahala. Jadi saya memang saja tunjuk perkara yang baik-baik, supaya orang tahu, oh tak salah rupanya kalau suami yang masak, tak salah kalau suami itu sapu rumah, tak jadi hina pun kalau kita pergi buang sampah. Takkan jadi hina kan, kalau kita puji isteri kita. Tak jadi. Kadang orang anggap benda tu macam tak baik, tak patut. Sebenarnya itu agama dalam diri kita. Jadi mungkin sebab supaya Allah sayang kita. Sebab mungkin Ustaz pemahaman ramai lelaki Melayu lelaki Malaysia lah kan di sini, kan isteri yang kena buat kerja-kerja rumah, suami keluar kerja. Jadi bila balik tu kebanyakan kerja tu di isteri yang tanggungjawab isteri macam tu. Kita punya pemahaman daripada kecil kat drama TV pun tunjuk benda sama. Mungkin atuk nenek ataupun mak ayah kita pun buat benda yang sama. Sebab itulah ramai salah faham, oh ini bukan kerja aku, ini kerja isteri aku tak boleh buat kerja ni kerja perempuan. Sebenarnya kena sebuah keluarga kan, dia sibuk memberi kan. Sebagai suami sibuk memberi, isteri pun sibuk memberi. Dan hidup kita untuk redha Allah. Yang penting kita dapat bawa isteri, alarang kahwin dia sampai syurga. Pegang tangan isteri sampai masuk syurga. Dunia ni tak lama kan. Banyak orang-orang yang besar-besar, kaya-kaya, hebat-hebat pun dah tak ada dalam dunia. Atuk nenek kita dah tak ada. Mak saya dah tak ada. Orang saya sayang betul dekat saya pun sayang kat dia, tapi dia dah tak ada. Satu hari semua mesti pergi tinggalkan dunia. Tak ada orang yang kekal. Jadi apa yang berharga dalam dunia ini ialah bila kasih sayang, kebaikan, cakap lemah lembut, kita mendoakan kebaikan, bangun malam menangis pada Allah, saling hormat menghormati, kasih sayang pada semua orang. Jadi kita buat begitu, Tuhan sayang kita. Kita sayang pada semua orang, terutama keluarga kita. Mulakan daripada rumah tangga, dengan jiran-jiran. Kita banyak mengalah, tak jadi hina kita memaafkan. Riwayat Bukhari, ada orang masuk syurga. Sifat dia apa? Memaafkan. Sifat dia apa? Memaafkan orang lain. Dia ingat dia tak ada amal lain, rupanya dia memaafkan orang. Itulah, terima kasih Nilofa. Allah terima. Kita doa sama-sama, mudah Allah terima itu. Ya awal al-awwali. Baik. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Semua ini. Ya akhir al-akhirin. Ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami yang sangat sayang kami. Ada siapa yang pernah sayang kami seperti mana Engkau sayang. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, mak ayah kami, isteri kami, keluarga kami. Pandang kami yang kasih sayang belas rahmat. Ya Allah, kami tahu ujian ni sebab Engkau sayang kami.
Tolonglah ya Allah COVID-19 ni kau angkatkanlah ya Allah. Kau hilangkan ya Allah. Semua sihat. Kembalikan kami. Dan hidup kami sedia kala ya Allah. Bantu orang miskin, anak yatim ya Allah. Ada orang lapar, susah kat luar sana. Makan kenyang, tidur lena, ada orang susah. Maafkanlah kami ya Allah. Kami tak tahu berapa baki masa kami yang tinggal. Gunakanlah sisa-sisa hidup kami, baki hidup kami untuk bantu sampai mungkin manusia lah. Ya Allah, satukan hati kami yang kasih sayang. Semua orang baik ya Allah. Maafkan kami yang tak baik. Maafkan kami. Orang baik-baik ya Allah. Satukan hati yang kami kasih sayang. Satukan hati kami seluruh rakyat Malaysia ni. Seluruh dunia ya Allah dengan kasih sayang. Ya Allah, Nabi Muhammad dah tak ada ya Allah. Kami rindu kat Nabi ya Allah. Ya Allah, Nabi Muhammad susah dah pergi ya Allah. Ya Allah, kami rindu kat Nabi. Jadi kami cerita pasal Nabi. Biar akhlak kami tak macam akhlak Nabi. Maafkanlah kami. Jangan tolak. Ya Allah, maafkan. Kami cuma nak kau redha, sayangkan, bantu kami. Ya, bantu orang miskin dan yatim ya Allah. Ya Allah, bantu orang miskin dan yatim ya Allah. Maafkanlah kami. Kami lemah nak mengadu pada Kau ya Allah. Tolonglah kami. Ya Allah, mudahkan berkat ke rezeki kami. Beri kami kekayaan di sisi. Supaya kami dapat bantu saya mungkin manusia dalam dunia. Jadikan matahari hidayah. Orang melihat kami dapat kebaikan Islam. Orang mendengar cakapan kami, lihat tingkah laku kami, beri mereka Islam. Wahai Allah, bantu kami semua, jangan tolak kami. Ya Allah, satukan hati kami kasih sayang. Mudahkan hidup yang berkat ke rezeki kami. Beri kami menjadi sumber matahari hidayah buat semua manusia dalam dunia sampai kiamat. Wahai Allah, rahmatilah kami. Yang sakit kau sembuhkan. Yang sedih kau bahagiakan. Masalah kau mudahkan. Ya Allah, bantu kami semua ya Allah. Bantulah kami ya Allah, rahmati kami, hajat-hajat kami yang baik dunia akhirat kau kabulkan. Ya Rasulullah, alhamdulillah. Itulah mudah-mudahan ramai tengok 51,000, 60,000 Alhamdulillah. orang nak tengok. Mudah-mudahan jadi asbab kebaikan tu semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak. Semoga live yang pertama Ustaz ni dapat memberi manfaat dan inspirasi kepada banyak orang insya-Allah. Amin. Mudah-mudahan kan. Mudah-mudahan jadi asbab kebaikan insya-Allah. Terima kasih sekali lagi saya cakap. Bila video-video Ustaz yang membantu orang tu membuka mata hati saya dan juga mata saya untuk ada satu cita-cita baru. Cita-cita baru iaitu menjadi seorang yang dapat membantu seperti Ustaz. Dan kita sama-sama ni Lofa, pakat-pakat kawan-kawan yang lain, ustaz yang lain, artis yang lain, kita bantu seramai mungkin kan. Mana tahu kita orang ya biasa-biasa, tapi mudah-mudahan sebab doa-doa orang miskin, doa-doa anak yatim, doa orang susah-susah ni, anak-anak kecil yang terbiar, mudah-mudahan sebab doa mereka kita dapat sesuatu di akhirat nanti mudah-mudahan. Lupa pun teruskan semua kebaikan, kebajikan semua. InsyaAllah. Ustaz doakan saya ya. Amin. Lupa lagi. Terima kasih Ustaz. Selamat berpuasa. Maafkanlah tak pandai. Okay, bye.